Santunan budi insan bergelar guru yang mendidik dan mengajarkan ilmu. Titisan keringatmu, linangan air matamu, jerih payahmu, hanya Allah yang tahu. Sehubungan itu, bidang pendidikan tidaklah dapat diabaikan. Kita perlu kepada rakyat yang berpendidikan tinggi dan mempunyai kemahiran. Maka untuk itu, beta melihat bahawa kemahiran STEM, sains, teknologi, kejuruteraan, seni dan matematik adalah perlu diperluaskan dengan mengambil kira betapa pentingnya kemahiran itu sebagai pemangkin pembangunan. Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama komited dalam menyediakan sistem pendidikan negara dengan tujuan untuk melahirkan belia-belia yang berkebolehan, kreatif, berfikiran kritis dan celik digital, di samping memiliki nilai-nilai kepribadian dan kemahiran yang sesuai untuk menjadi rakyat yang dinamik, bertanggungjawab dan mampu memberi sumbangan yang positif kepada negara. Dengan meningkatnya kesedaran untuk menggalakkan persekitaran pembelajaran yang inklusif bagi pelajar-pelajar berkeperluan khas di negara ini, Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Khas telah dan sedang menyediakan pelbagai perkhidmatan dan program pendidikan khas di sekolah-sekolah rendah dan menengah kerajaan. Setiap pelajar berkeperluan khas diberi akses yang sama dan saksama kepada pendidikan berkualiti. Mereka diberi peluang untuk mengikuti pembelajaran kurikulum aliran perdana ataupun mainstream kurikulum, khususnya bagi pelajar-pelajar berkeperluan khas. Pelbagai inisiatif giat dilaksanakan selaras dengan usaha berterusan untuk memperkasa dan mempromosi gagasan pendidikan inklusif di negara Brunei Darussalam berpaksikan kepada prinsip 5A. Pertama, acceptance. Kedua, accessibility. Ketiga, adapted curriculum. Keempat, adapted instruction. Dan kelima, adapted assessment. Dalam usaha untuk mencapai bidang fokus strategik iaitu memperkasa pentadbiran, buku rangka kerja pendidikan khas atau Special Education Framework dan buku panduan SEF bagi ibu bapa telah dilancarkan pada awal tahun 2023. Pendidikan awal kanak-kanak ECE di bawah kawalan pendidikan teras Kementerian Pendidikan berperanan menjalankan aktiviti-aktiviti yang menggunakan kaedah pendekatan projek untuk memastikan pembelajaran yang lancar atau seamless dan kurang formal berbanding pendidikan peringkat rendah. Pendidikan awal kanak-kanak turut didokong melalui Akta Pendidikan 2003 yang menyatakan bahawa kanak-kanak boleh memulakan pendidikan prasekolah selama 1 tahun pada usia 5 tahun. Negara Brunei Darussalam melalui Unit Pendidikan Awal Kanak-kanak di Kementerian Pendidikan adalah juga memegang keahlian dalam SEMIO-CSEP ataupun Center for Early Childhood Care Education and Parenting dan ARNEC, Asia Pacific Regional Network for Early Childhood, di mana kedua-dua organisasi serantau ini merupakan organisasi yang mempunyai keahlian dan aktiviti yang memiliki bidang pengetahuan dan kepakaran yang dapat dimanfaatkan dan juga menjadi ruang bagi usaha sama serta sebagai platform negara mengongsikan perkembangan kita di bidang yang berkaitan. Kementerian Pendidikan berharap program-program pendidikan awal kanak-kanak
akan dapat mencapai sasaran SIMEO 2023 iaitu Childhood Education for All untuk meningkatkan kebolehcapaian dan kesaksamaan seperti mana jua yang dihasratkan dalam Tashkent Declaration 2022. Wawasan Negara 2035 memberikan penekanan yang tinggi kepada transformasi negara yang mempunyai rakyat yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi, termasuk dalam menguasai kemahiran teknologi maklumat. Oleh itu, Kementerian Pendidikan telah melancarkan Pelan Transformasi Digital 2023 hingga 2027. Pelan Transformasi Digital ini menggariskan hala tuju Kementerian Pendidikan dalam melaksanakan inisiatif-inisiatif digital bagi mendukung hasrat Pelan Induk Digital Economy 2025 untuk negara Brunei Darussalam menjadi sebuah negara pintar selaras dengan Matlamat Wawasan Negara 2035. Di bawah pelan tersebut, Kementerian Pendidikan telah mengenal pasti beberapa inisiatif digital bagi mendorong transformasi dalam penyampaian pendidikan supaya lebih berkesan serta dapat meningkatkan mutu perkhidmatan organisasi melalui 3 bidang fokus utama. Pertama adalah teknologi pendidikan yang menumpukan pada teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran untuk meningkatkan prestasi pelajar, meningkatkan pendidikan individu dan secara peribadi serta meningkatkan keberkesanan pengajaran para guru. Kedua, teknologi pengurusan iaitu memberi tumpuan kepada penggunaan teknologi untuk meningkatkan kecekapan proses perniagaan dan menyediakan pengalaman perkhidmatan yang lebih baik kepada orang ramai. Ketiga, dasar pembolehan dan infrastruktur yang memfokuskan kepada dasar dan infrastruktur yang berkaitan yang sedia ada untuk menyokong kejayaan pelaksanaan transformasi digital. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Pengajian Islam turut melaksanakan pelbagai inisiatif dan strategi bagi mengukuhkan dan memantapkan pendidikan agama Arab di negara ini. Bagi mencapai pendidikan agama Arab yang berkesan, Kementerian Hal Ehwal Ugama telah menyediakan tenaga-tenaga pengajar yang berkelayakan dan berkualiti tinggi dan peningkatan tahap institusi-institusi pengajian ke arah kualiti yang tinggi serta pelaksanaan usaha-usaha bagi melahirkan generasi yang intelek dan profesional. Di samping meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran agama Arab serta umum, Kementerian Hal Agama juga akan terus berusaha memperkukuh penghayatan beragama dalam kalangan tenaga pengajar dan pelajar, lebih-lebih lagi dalam menghadapi arus perubahan dunia yang semakin moden dalam era revolusi industri keempat yang penuh kebaikan dan kecabarannya tersendiri. Saya dengan penuh ikhlas merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua guru di negara ini, sama ada yang sedang berkhidmat ataupun yang telah bersara, atas jasa bakti yang habis kita semua curahkan semata-mata mencapai hasrat negara dalam melahirkan rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya. Saya sukacita ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua warga pendidik di negara Brunei Darussalam atas komitmen dan juga pengorbanan habis cikgu dalam mendidik anak-anak kita. Selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik di negara Brunei Darussalam. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di negara Brunei Darussalam, termasuk mereka yang sudah bersara. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua guru. Menghampiri Wawasan Negara 2035, pelbagai inisiatif dan projek dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan untuk memenuhi matlamat negara ini. Kementerian Pendidikan melalui Pusat Kerjasama Sains, Teknologi dan Alam Sekitar STEP kini memperkasakan pendidikan STEAM, Sains, Teknologi, Kejuruteraan, Seni dan Matematik melalui pendekatan berkesan ke arah inovasi pendidikan dengan memperkenalkan 7 buah program ikonik, antaranya STEAM for Future, STEAM Outreach, Green School Initiatives,
dan Green School Gardening. STEAM for Future merupakan latihan kemahiran-kemahiran STEAM yang memfokuskan kepada ICT and Programming, Engineering, Design and Creativity dan Media. Bidang-bidang ini disediakan untuk meningkatkan kefahaman dan kemahiran STEAM sekaligus menghasilkan pelajar-pelajar yang siap siaga masa depan. Projek ini memberikan peluang kepada para pelajar untuk melakukan aktiviti sumbangsaran, brainstorming dan aktiviti construction untuk menghasilkan moving board dan introduction to Scratch. Sementara itu, program STEAM Outreach menawarkan beberapa pakej aktiviti dengan kolaborasi bersama rakan-rakan strategik. Antara tujuan projek ini adalah meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan aktiviti-aktiviti STEAM dalam membangunkan kemahiran lestari siap masa depan sebagai usaha menanamkan kesedaran dan tingkah laku positif terhadap alam sekitar di kalangan pelajar. Green School Initiatives telah dilaksanakan di beberapa buah sekolah. Projek ini mendorong pengajaran dan pembelajaran pendidikan alam sekitar, environmental education, dalam kurikulum serta memupuk pendekatan luas melalui ahli komuniti sekolah dalam menjaga persekitaran dan kebersihan sekolah. Objektif ini dihasrat untuk dicapai melalui beberapa program aktiviti-aktiviti di sekolah, termasuk Reduce, Reuse, Recycle dan Green School. Pelaksanaan platform ini selaras dengan komitmen Kementerian Pendidikan kepada Brunei Darussalam National Climate Change Policy (PNCCP), Strategi 10, Awareness and Education. Kementerian Pendidikan turut memberikan keutamaan kepada setiap pelajar berkeperluan khas yang juga memiliki pelbagai keperluan dan keupayaan yang memerlukan kefahaman masyarakat sekeliling. Dalam usaha memberikan pendidikan inklusif yang berkualiti, Jabatan Pendidikan Khas telah melaksanakan salah satu inisiatif, iaitu Pusat Kecemerlangan COE. Pusat ini juga memperkenalkan program keusahawanan Jejari Si Kecil yang dijalankan pada setiap hari Sabtu. Antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan melalui program ini adalah aktiviti berkebun dan memasak. Atas inisiatif Jabatan Pendidikan Khas juga, sebuah blok tambahan yang diberi nama Blok Nur Hikmah telah ditubuhkan di Sekolah Rendah Pengiran Setia Jaya Pengiran Abdul Mumin Belait. Blok tersebut menyediakan pelbagai kemudahan yang diperlukan bagi pengajaran dan pembelajaran berkualiti yang lebih menjurus kepada kurikulum pendidikan khas. Guru menyediakan skim rancangan tahunan dengan merujuk kepada buku panduan kurikulum yang disediakan oleh Jabatan Pendidikan Khas. Guru menerapkan pelbagai kemahiran dalam satu sesi pengajaran dan pembelajaran seperti kemahiran menunggu, patuh arahan, duduk menyiapkan tugasan, melibatkan diri dan sebagainya. Selain pendidikan rendah, pendidikan di peringkat menengah juga dititik beratkan. Sekolah Menengah Sultan Hassan Bangar Temburong merupakan pusat kecemerlangan peringkat menengah yang pertama ditubuhkan pada tahun ini. Pusat ini lebih menjurus kepada pembelajaran akademik, kemahiran sosial dan komunikasi, pengurusan diri, kemahiran vokasional dan kemahiran kerja agar para pelajar dapat berdikari sendiri setelah tamat persekolahan nanti. Sebagai usaha meningkatkan kualiti para pelajar dengan asas pekerjaan yang tertentu dan meningkatkan kualiti kemahiran diri, Sekolah Menengah Saidina Ali Kuala Belait telah memperkenalkan program pravokasional. Kemahiran asas vokasional ini diterapkan sebagai persediaan para pelajar untuk menjalani program penempatan kerja dan seterusnya mempersiapkan diri mereka untuk bersaing dalam pasaran pekerjaan. Inilah hasrat negara agar semua pelajar termasuk pelajar berkeperluan khas tidak tersisih dalam menerima pendidikan yang serata. Dalam era globalisasi dan teknologi yang serba pesat, guru memainkan peranan bukan hanya untuk mendidik dan membimbing para pelajar, tetapi memiliki kepekaan, kemampuan dan wawasan agar mutu pendidikan di negara ini tidak ketinggalan dengan mutu pendidikan di negara-negara lain. Kementerian Pendidikan melalui Pusat Teknologi Pendidikan
berperanan dalam memperkasa pelaksanaan program dan aktiviti berkaitan dengan penggunaan teknologi pendidikan bagi pengajaran dan pembelajaran, terutamanya teknologi pendidikan di dalam era revolusi industri keempat. Well, essentially, blended learning is using technology, in studying for the students and in teaching for the teachers, allowing for online lessons as well as virtual lessons. So we use a variety of programs. It could be Google Classroom, could be Microsoft Teams. It could be Discord. But now, with mobile phones, with laptops, with the internet, we can just send in the work, and the students can also send back the work, and that's something that is very, very good. Sebagai salah satu inisiatif dalam mempelbagaikan pengajaran dan pembelajaran ICT, Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'datul Bolkiah Lumut telah memperkenalkan Minggu Digital. Dengan menggunakan salah satu model blended learning iaitu Station Rotation Model, di mana setiap stesen pelajar-pelajar akan membuat pelbagai aktiviti yang berbeza dan salah satu stesen itu akan menggunakan alat digital seperti laptop. Transformasi digital juga menitikberatkan pembelajaran ICT kepada murid-murid di peringkat sekolah rendah. Ini terbukti apabila Sekolah Rendah Lambak Kanan Jalan 49 menjadi sekolah rendah kerajaan pertama untuk menerima anugerah Microsoft Showcase School pada tahun 2022. Microsoft Showcase School adalah contoh sekolah yang memberi inspirasi tentang cara penggunaan teknologi maklumat dan infokomunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran untuk meningkatkan produktiviti pelajar dan mengembangkan kemahiran ICT yang diperlukan. Semasa projek tersebut dijalankan, beberapa bengkel dan program telah berjaya dilaksanakan bersama EduTech Kementerian Pendidikan dan EduConnect Singapura, seperti bengkel Microsoft bagi para guru dan outreach program bagi para ibu bapa dan penjaga. Selamat Hari Guru kepada semua guru di seluruh negara Brunei Darussalam yang menabur bakti dan jasa serta mendidik dengan sabar dan ikhlas. Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru di seluruh negara dan juga guru-guru yang pernah mendidik saya. Bagi meningkatkan kualiti yang berterusan dalam pengajaran dan pembelajaran, Kementerian Pendidikan melalui Brunei Darussalam Leadership and Teacher Academy (PDLTA) dan Jabatan Sekolah-Sekolah School Based Committee giat melaksanakan beberapa kursus dan program perkembangan profesional bagi memperkasakan guru-guru dengan kompetensi yang relevan serta mencapai standard yang dihasratkan. Bengkel yang kami sediakan untuk guru-guru di seluruh negara Brunei Darussalam adalah bengkel-bengkel kemahiran pedagogi, dan ia berlandaskan Brunei Teachers Standards. Ada 6 standard bagi guru di Brunei, dan standards ini kita yang 6 standards ini dipecahkan menjadi 17 kompetensi. 9 daripada 17 kompetensi guru adalah pengajaran berdasarkan penguasaan, Teaching for Mastery TFM. Jadinya pengajaran berdasarkan penguasaan ini kita sangat luas dan ia terbahagi kepada 4 tema pedagogi. Pengajaran berdasarkan penguasaan ini menumpukan pada cara menstruktur pengajaran, teknik atau kemahiran menyampaikan pengajaran secara dialogik, mereka bentuk tugasan dalam kelas secara efektif dan teknik penilaian pembelajaran secara berterusan. BDLTA juga telah melaksanakan beberapa program bagi memperkasakan kompetensi guru di negara ini, antaranya Projek Training Kompetensi of Trainer TCT dan program perkembangan Signature Series. Para guru adalah penyumbang kepada kualiti pendidikan dan pemangkin kepada produktiviti tenaga sumber manusia di negara ini. Guru perlu memiliki dan menguasai ilmu dalam pelbagai bidang agar mampu mengubah cara pemikiran belia untuk menjadi lebih inovatif dan kreatif dalam memacu transformasi pendidikan, di samping membentuk mereka agar menjadi ummah yang berjaya.
pendidikan berkualiti bukanlah dilihat pada keputusan yang cemerlang atau anugerah guru dan pelajar cemerlang, juga bukan dilihat pada anugerah sekolah contoh. Namun pendidikan berkualiti adalah pendidikan yang mampu mengubah cara pemikiran atau pola pemikiran anak bangsa untuk lebih inovatif dan kreatif. Dan antara cara untuk meningkatkan kualiti pendidikan itu adalah pertama, menambah baik sistem dan program pendidikan secara berterusan. Kedua, menyemak semua kurikulum agar relevan dan sesuai serta terkini untuk disajikan kepada pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan. Ketiga, menyediakan infrastruktur sekolah yang lebih kondusif. Keempat, meningkatkan, ini yang penting sekali, meningkatkan kualiti guru melalui latihan dan pembangunan berterusan. Segulung ijazah tidak menjanjikan sebuah pekerjaan, akan tetapi pendidikan yang berkualiti dapat membina sahsiah dan model insan yang berguna. Jika seseorang pelajar dapat mengingati pengajarannya walaupun ia hanya berupa sebuah nasihat, namun dijadikannya panduan dalam hidup sepanjang hayatnya, ini boleh dikatakan sebuah pengajaran dari seorang guru yang berkualiti. Kaedah pengajaran dan pembelajaran dengan mencontohi apa yang telah dipamerkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik para sahabat sehingga baginda berjaya menarik perhatian mereka untuk menerima dakwah boleh diterapkan di dalam pendidikan. Saya belajar dan cuba merancang pengajaran dan pembelajaran saya sesuai dengan minat dan kebolehan para pelajar. Kerana kebolehan seorang guru untuk menarik minat para pelajar mampu menjadikan pelajar bersemangat dan komited di dalam pembelajaran. Dalam usaha melahirkan sumber tenaga manusia yang berwibawa dalam pendidikan perguruan Islam, Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Pengajian Islam turut melaksanakan usaha meningkatkan kemahiran guru dengan menawarkan skim latihan dalam perkhidmatan dan beberapa program yang relevan. Saya merupakan salah seorang penerima skim latihan dalam perkhidmatan dan pada masa ini sedang melanjutkan pengajian saya di dalam bidang sarjana Perguruan Agama Pendidikan Islam di College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan dalam tahun 1. Apa yang kami harapkan nanti hasil daripada penyelidikan ataupun kajian yang bakal kami terbitkan ini akan dapat dijadikan sebagai satu titik permulaan ataupun langkah bagi sebarang pembaharuan, pengubahsuaian ataupun penambahbaikan yang boleh dilakukan bagi memastikan pendidikan negara kita ini, terutama sekali pendidikan agama agar ia sentiasa berkualiti dan ia sesuai dan relevan dengan peredaran zaman. Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Pengajian Islam turut menitik beratkan para guru untuk menerapkan nilai-nilai murni, akhlak dan adab. Pendidikan yang berkualiti bukan setakat mampu melahirkan para pelajar yang cemerlang dalam peperiksaan, akan tetapi turut melahirkan pelajar yang syumul dalam aspek duniawi dan ukhrawi. Tidak dinafikan, perjuangan seorang guru adalah berterusan, bukan sahaja untuk mendidik anak bangsa, tetapi untuk meningkatkan taraf kemahiran diri mereka sendiri di dalam pelbagai aspek. Jujur saya katakan, saya bermula dari sedikit ilmu pengetahuan mengenai pendidikan khas. Saya belajar dari kosong. Alhamdulillah, setelah berhempas pulas dan tidak berputus asa menimba ilmu yang baru demi membantu dan mendidik pelajar-pelajar berkeperluan khas. Mereka mengajar saya erti cekal dan sabar dalam menyampaikan ilmu walaupun ada kalanya menghadapi kesukaran dan cabaran yang berbeza. Mereka merupakan gedung pahala saya. Setiap kali saya akan ingat, Allah hantar aku ke sini bukan kebetulan, tetapi pasti ada sebab. Guru merupakan insan mulia dan golongan yang berada di barisan hadapan dalam menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Terima kasih, Cikgu. Ungkapan yang ringkas tetapi bermakna untuk insan yang bergelar guru. Guru, di manapun langkahku,
Aku tidak akan pernah melupakanmu kerana engkau telah mengajarkanku adab dan ilmu. Semoga rahmat Allah sentiasa menemanimu. Selamat Hari Guru.